Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Azwar Rosli, I1820320. Saya akan bentangkan bab 4 iaitu isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Okey, perbincangan hari ini kita akan bincangkan subtopik 4.4 iaitu bagaimana sistem maklumat mempengaruhi undang-undang untuk mewujudkan tanggungjawab dan tanggungan serta kualiti kehidupan seharian. Okey, kita lihat terdapat 4 poin di sini, iaitu yang pertama ialah masalah tanggungan berkaitan komputer. Yang kedua ialah kualiti sistem, iaitu kualiti data dan kesalahan sistem. Yang ketiga ialah kualiti hidup, iaitu equity, akses dan sempadan. Manakala yang keempat ialah risiko kesihatan, iaitu RSI, CVS dan penolakan kualiti. Okey, kita lihat poin pertama ialah masalah tanggungan berkaitan komputer. Okey, sekiranya koneksi gagal, siapa yang bertanggungjawab? Okay. Yang pertama, jika dilihat sebagai bahagian mesin yang mencederakan ataupun ia merosakkan, pengeluar dan pengendali koneksi mungkin bertanggungjawab. Okay. Yang kedua ialah jika dilihat serupa dengan buku, mungkin ia sukar dipegang pengarang atau penerbit yang bertanggungjawab. Okay. Yang ketiga ialah adakah ataupun apakah tanggungjawab sekiranya koneksian dilihat sebagai perkhidmatan? Adakah ia serupa dengan sistem telefon jika tidak bertanggungjawab untuk menghantar mesej? Okey. Untuk poin yang kedua ialah kualiti sistem, iaitu kualiti data dan kesalahan sistem. Okey, persoalan di sini ialah apakah yang boleh diterima, tahap teknologi yang boleh dilaksanakan kualiti sistem. Kita terdapat 2 poin, iaitu koneksi tanpa cacat ekonomi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua ialah 3 sumber utama prestasi sistem yang lemah, iaitu kesalahan pengisian ralat, kerosakan perkasasan ataupun kemudahan. Yang ketiga ialah kualiti data input yang lemah. Sumber paling biasa kegagalan sistem perniagaan. Okey. Seterusnya ialah kita lihat kualiti hidup ataupun equity, akses dan sempadan. Okey, kita terdapat 7 bahagian, iaitu pertama mengimbangkan kuasa. Okey. Iaitu terdapat akibat-akibat ataupun sosial yang negatif terhadap sistem. Inilah akibat-akibat yang sosial negatif terhadap sistem. Antaranya ialah mengimbangkan kuasa. Okey, mengimbangkan kuasa ni walaupun daya pengkomputeran desentralisasi, pengambilan keputusan utama tetap berpusat. Okey, yang kedua ialah kepesutan perubahan. Kepesutan perubahan ni ialah perniagaan mungkin tak cukup masa untuk bertindak balas terhadap persaingan global. Yang ketiga ialah menjaga sempadan. Okey, menjaga sempadan ialah pengkomputeran dan penggunaan internet sepanjang hari. Ia boleh menyebabkan dan ia boleh mengganggu masa keluarga dan masa peribadi kita. Okay. Yang keempat ialah kebergantungan dan mudah terdedah. Okay. Dalam poin ini ialah organisasi sektor awam dan swasta semakin bergantung dengan sistem komputer. Yang kelima ialah jenayah dan penyalahgunaan komputer. Okey, contoh jenayah komputer ialah melakukan perbuatan haram melalui penggunaan komputer. Mungkin dengan komputer ia menjadi objek atau instrumen jenayah. Okey, contoh untuk penyalahgunaan komputer ialah tindakan dan tidak beretika, tindakan yang tak beretika ataupun ia menyalahi undang-undang. Contohnya spam ataupun spam mungkin untuk menangani spam dan ataupun spam ni ia perlukan kuasa yang tinggi untuk perniagaan. Okey, seterusnya poin pekerjaan, ia membuat kerja semula kerja yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Contohnya dalam beberapa kes, pekerjaan telah berkembang ataupun tidak berubah dalam industri di mana pelaburan dalam modal IT adalah sangat tinggi. Okey, poin yang terakhir ialah equity access. Equity dan access iaitu jurang digital. Okey. Kumpulan etnik dan beberapa kumpulan di Amerika Syarikat cenderung tidak mempunyai komputer ataupun akses internet. Okey, itulah akibat-akibat negatif dalam sistem.
Okey, seterusnya kita lihat pada risiko kesihatan iaitu RSI, CVS dan penolakan kognitif. Okey, yang pertama, RSI iaitu Repetitive Stress Injury ataupun kecederaan tekanan berulang. Okey, RSI ni berlaku kumpulan otot yang dipaksa melalui tindakan berulang seiring dengan beban berimpak tinggi macam kita main tenis, ataupun puluhan ribu pengulangan di bawah beban berimpak rendah. Okay, yang kedua ialah carpal tunnel syndrome ataupun CTS ataupun sindrom terowong karpal. Okey, ini satu-satunya sumber RSI yang terbesar dalam apa kunci komputer. Yang paling biasanya jenis RSI ni berkaitan dengan komputer adalah CTS ni lah, yang di mana tekanan pada saraf median melalui struktur tulang pergelangan tangan. Okey, yang terakhir ialah computer vision syndrome ataupun CVS ataupun dikenal pasti oleh iaitu sindrom penglihatan komputer. Ia merujuk kepada sebarang keadaan kelopak mata yang berkaitan dengan penggunaan skrin paparan di komputer, di laptop, di pembaca, telefon pintar dan pemandu video. CVS ni dia mempengaruhi sekitar 90% orang yang menghabiskan 3 jam ataupun boleh katakan setiap hari lah. Okey, simptom ni biasanya bersifat sementara je. Contohnya sakit kepala, penglihatan rabun dan kering. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.